Alhamdulillah, berada di bumi Malaysia, kita banyak menerima kelebihan dan yang antaranya juga kita mempunyai pelbagai individu juga kumpulan yang sentiasa menyantuni bagi mereka yang sangat memerlukan dan membantu mereka yang berada di sekeliling dan juga berdekatan dengan mereka. Dan salah seorangnya adalah tetamu kita pada waktu ini. Kita bersama dengan Puan Ismaniza Fahira Ismail ataupun lebih dikenali dengan Cik Puan Gorgeous ataupun CPG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bagi CPG saya boleh? Boleh. Pertama sekali mungkin kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang latar belakang CPG, bagaimana segala-galanya boleh bermula, kita mohon perkenalkan terlebih dahulu. Okey, terima kasih Hani. Sama. Okey, nama saya Ismaniza Fahida binti Ismail, dikenali juga sebagai Cik Puan Gorgeous, CPG macam Hani cakap tadi. Okey, saya berasal daripada Baling. Saya berumur 40 tahun. Dah berkahwin. Anak 3 orang. Dan saya berpendidikan ijazah sarjana muda pendidikan. Dan sekarang saya ada 2 kerja lah. Bisnes dan seorang guru. Ya, itu dia, 2 dalam 1. Jadi seperti mana yang kita tengok ini pada usaha-usaha yang dilakukan, ia satu bukan perkara yang mudah untuk membahagi masa antara 2 tugas yang ada ini. Jadi apa yang membuatkan CPG berhasrat untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik pada peringkat awalnya? Kalau ingat balik, apa detik permulaannya tu? Okey. Kalau dulu saya ditugaskan di sekolah bandar. So masalah pelajar ni dia macam kurang sikit lah. Jadi bila saya ditugaskan di kawasan luar bandar, masalah tu mula saya nampak. Dan paling tersentuh hati apa yang dilalui oleh anak murid saya sekarang ni, di sekolah sekarang, sama macam saya kecil-kecil dulu. Di mana saya sangat perlukan bantuan tapi saya tak tahu macam mana nak cari bantuan tu. Saya tak tahu macam mana nak bagi tahu siapa yang perlu saya minta tolong. Jadi di situ saya tengok detik mula tersentuh hati saya tu apabila anak murid saya bawa duit RM1 sahaja untuk ke sekolah. Jadi di situ saya tahu di zaman 2020 jika bawa RM1 ke sekolah bermaksud you kena pilih either minum ataupun makan. Betul? Sebab satu RM1. So you nak minum ataupun you nak makan. Tu kita dah nampak dah kurang mampunya anak murid. Lepas tu bila baju sekolah kurang sempurna, baju PJ kurang sempurna. Jadi semacam saya perlu mendalami anak-anak murid ni sebab saya rasa apa yang dilalui oleh mereka sekarang ni, saya yang dulu. Jadi boleh teringat balik zaman dulu kita pernah lalui kesusahan itu. Ya, betul. Maknanya cepat tersentuh dengan apa yang kita lalui. Jadi kita nak tahu juga dari permulaan itu bentuk aktiviti tanggungjawab sosial yang dilaksanakan untuk membantu anak-anak dan menyantuni mereka. Okey, bila saya dah mendalami mereka waktu saya mengajar, macam saya mengajar, lepas tu saya bagi kerja sambil rakyat kertas, saya akan tanya perihal keluarga, saya akan tanya apa yang makan hari ini. Macam saya cuba menjadi ibu bapa kedua kepada mereka. Jadi bila dia jawab, soalan-soalan tu semua banyak menyentuh hati. Jadi saya ambil keputusan tanggungjawab sosial saya fokus kepada anak murid saya. Jadi balik sekolah, saya tak sampai kat rumah terus. Saya terus je masuk keluar daripada kawasan sekolah, terus ke rumah anak-anak murid saya. Yang mana saya tengok ada potensi kurang mampu. Saya ke rumah, saya tengok apa yang tak ada. Bayangkan di zaman 2022 ni, masih ada lagi anak murid yang tak ada keperluan asas. Macam bagi saya, mesin basuh, peti ais, televisyen, itu semua adalah keperluan asas tapi masih tak ada. Jadi di situ saya rasa macam saya perlu lagi mendalami anak murid yang lain. Jadi bila saya fokus anak murid saya, alhamdulillah ramai saya dapat bantu, lebih daripada 10 hingga 15 keluarga, alhamdulillah. Dan waktu saya memberi bantuan tu ada juga kecaman-kecaman yang diberi, tapi saya memandang benda itu sebagai satu positif. Saya tak ada marah, saya tak ada rasa stres. Saya berterima kasih malah kepada netizen-netizen yang cuba menegur saya sebab dari situ saya boleh ubah saya punya pendekatan saya. Kadang-kadang kita tak nampak kesalahan yang kita lalui kan. And then di situ bila saya bantu, saya nampak wajah-wajah gembira anak murid apabila dapat barang. Ya, seperti yang dipaparkan, sangat gembira. Ibu bukan setakat anak murid, ibu bapa pun gembira bila dapat benda yang tak pernah dia dapat, macam tu. Siap bawa lori pergi. Ya, saya bawa ke setiap macam semua ni kalau Hani nak tahu bukanlah hasil daripada saya seorang saja. Di samping saya mendapat kecaman, saya juga mendapat 90% sokongan daripada
Ini yang paling saya touching sekali sebab saya kuat dan saya bulatkan semangat saya kerana terlalu ramai yang sokong, terlalu ramai yang membantu saya memberi sumbangan kepada anak-anak murid saya. Kebanyakan apa yang saya buat, apa yang saya bagi, separuhnya hasil daripada sumbangan rakan-rakan Facebook, rakan-rakan founder saya, kawan-kawan Facebook saya dan orang yang saya tak kenali. Sumbangan daripada mereka. Jadi saya hanya orang panggil wasilah kepada mereka untuk menghantar sumbangan-sumbangan tu. Baik, itu dia. Dan apa saja sumbangan daripada mereka dizahirkan menerusi dan disampaikan menerusi video-video yang dipaparkan. Ini yang saya dah beli. Ini yang saya dah buat. Bukan niat di hati untuk menunjuk saya hebat, tidak. Sebab macam saya bagi tahu seluruh dunia, seluruh Malaysia dengar hari ini apa yang saya buat, apa yang saya bagi separuhnya daripada rakan-rakan alam maya saya yang saya tak pernah jumpa pun. Jadi saya nak buktikan ke sumbangan yang diberi tu ke jalan yang betul, ke tangan yang betul. Ya, baik. Dan ini sekolah itu saya fikir ini mungkin antara beberapa projek besar yang turut dijalankan oleh CPG sendiri, hasil sumbangan daripada orang ramai. Boleh kita kongsi ini pastinya sebelum? Ya, betul. CPG? Sebelum. Boleh kita kongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan antara kejayaan terkini lah. Okey, Hani, terima kasih. Sebagai seorang khalifah Allah, manusia, bukan juga sebagai seorang guru, saya rasa ini adalah kejayaan saya yang paling besar di mana saya dapat bantu masyarakat setempat, saya dapat bantu sekolah, saya dapat bantu hati anak murid saya tu supaya seronok kan. Kejayaan saya terbesar adalah cat sekolah. Bukan saya dan bersama-sama rakan founder saya bersama dengan para penyumbang yang ada di luar sana, kami membuat keadaan menjadi lebih ceria daripada sebelum ni, di mana masalah ponting menjadi satu masalah kepada semua sekolah. Kita tak kata sekolah saya sahaja, semua sekolah adalah masalah ponting adalah sangat sukar dibendung. Jadi saya tak tahu macam mana cara untuk membantu untuk anak murid saya tu datang ke sekolah. Nak datang, seronok nak datang. Jadi salah satunya saya buat cat sekolah tu lah. Dan Alhamdulillah berjaya, lancar. Semua ni atas sumbangan orang-orang luar. Alhamdulillah. Dan daripada sekolah antara kejayaan terbesar tentunya menyantuni anak-anak ini untuk membeli kelengkapan hari raya. Ini di mana ni sebenarnya kalau kita kongsikan? Ini di pasar raya terbesar di Baling lah. Kami macam Hani tahu, saya di Baling saja. Baling ni kawasan pendalaman yang hanya ada satu pasar raya besar di situ. Di situlah saya bawa beli barang-barang dapur macam untuk anak-anak murid yang saya pernah bantu dan saya sedang bantu. Memang daripada saya sendiri setiap bulan saya akan bagi zakat bulanan lah. Daripada saya sendirilah. Bantuan lain mereka ada dapat juga daripada orang luar, daripada zakat, daripada kebajikan ada. Cuma daripada inisiatif saya bersama dengan tim-tim saya, memang kami ada buat zakat bulanan untuk setiap keluarga lah. Baik. Dan apabila keluar seperti ini, kalau tengok dalam gambarannya, bagi CPG sini maknanya ada membawa sekali dengan keluarga mereka ataupun bawa anak-anak ni saja untuk keluar? Okey, saya CSR ni as a CPG. Bukan cikgu lah. Maksudnya bila di luar bidang kerja, saya hanya fokus kepada bisnes. So bisnes saya dah berjaya. Bila berjaya, setiap pembelian daripada customer semua tu, saya akan salurkan kepada tabung kebajikan kami. Jadi di situ saya ambil, bawa ibu bapa, bawa satu family, pilih apa yang dia nak setiap bulan. Macam itulah. Baik, jadi itu dia. Dan masa yang sama, bagi bukan sekat barang asas saja yang akan dibelanjakan untuk mereka, tapi boleh nampak tadi kegembiraan mereka bila mereka boleh memilih apa yang mereka rasa mereka nak Kalaulah ada video di situ, Hani boleh tengok satu benda yang dia minta membuatkan semua kami tim menangis, minta berus gigi. Allah. Berus gigi, ya Allah, saya menangis masa tu. Rasa macam, ya Allah, berus gigi yang minta, bukan minta Milo ke Coco Crunch. Mungkin kita ingat macam tu kan, tapi minta berus gigi. Aduh. Sampai tahap keperluan asas itu pun mereka tak ada. Aduh, ataupun mungkin dah lama tak ditukar. Sangat-sangat rasa macam sayu dan juga. Baik, dan kita ingin berkongsi dengan anda juga paparan video ini. Itu antara juga interaktif pada CPG untuk sama-sama kita saksikan.
CPG dah menang ya. Tak boleh sedih. Saya pun nak nangis ni. Lah program ni macam mana ni? Tak boleh nak teruskan sebab kita nak duduk nangis ni. Bukan sedih. Dari segi kesayuan. Syirah. Rasa bangga. Rasa macam peluang Allah bagi kat saya tu. Rasa terpilih sangat menjadi orang yang terpilih untuk tolong orang. Betul, alhamdulillah. Jadi segala apa yang kudrat yang diberikan itu disalurkan kepada mereka yang sangat memerlukan. Dan apabila CPG mendekati mereka dan mengetahui apa sebenarnya mereka mahukan dan juga perlukan, dan antaranya yang tadi mana hanya nak beli swab mata tadi tu. Dah lama yang tu. Duit. Ni nak beli swab mata. Banyak kan tu. Kita ada sebuah lagi video. CPG bersedia. Walaupun CPG tahu ni video apa kan. Jadi kita tak tengok balik ni video ni. Silakan. Tak boleh. Baik, itu antaranya ya. Baik, dan dalam ramai-ramai yang disantuni pasti ia satu perkara yang mungkin bagi setengah orang sangat kecil tapi bagi mereka sangat besar nilainya. Jadi usaha ni pasti akan berterusan dan kita kagum juga atas masa yang diberikan oleh CPG sendiri sebab ialah semua bukan seorang usahawan dan juga merupakan seorang guru. Dalam masa yang sama melakukan CSR seperti ini. Macam mana membahagikan masa tu? Okey ni, membahagikan masa tu bukan perkara yang mudah sebab satu kerja pun 24 jam tak cukup. Betul. Tapi saya cuba bahagikan. Saya ada dua benda yang dalam hidup saya sangat beruntung. Siapa yang matuluk? Okey, dua benda yang sangat beruntung. Saya ada seorang suami yang sangat siapa dan memahami apa yang saya buat. Dia akan ikut serta setiap apa yang saya nak buat dan tolong saya di rumah juga jaga anak. Dan yang kedua, saya ada staff tim yang sangat bagus. Kalau daripada bisnes, memang saya tak mampu nak bagi fokus 100%. Saya hanya boleh bagi waktu cuti. Jadi, bila waktu saya mengajar, memang tim yang akan uruskan benda ni. Dan mereka sayang syarikat macam sayang sendiri punya. Yeah. Jadinya bila benda dua perkara ni ada, senanglah saya untuk membuat apa yang saya rasa nak buat. Jadi fokus utama core business saya adalah anak murid dan sekolah. Yeah. Jadi 100%, boleh kata 100% sebab saya pukul 4 baru sampai rumah. Kadang-kadang anak sendiri pun tak sempat nak main. Sebab core business saya pada anak murid. Dalam sekolah, kita mengajak dan kita mencari penyelesaian macam mana kita nak buat untuk tolong anak murid kita. Dan bila habis sekolah, kita kena pergi melawat pula anak-anak murid mana yang kita rasa berpotensi untuk kita bantu. Jadi memang saya akan balik 4, 5, kadang-kadang malam baru sampai rumah. Jadi syukurnya saya ada dua benda ni lah. Suami yang sangat supportif dengan tim yang sangat membantu saya. Alhamdulillah. Itulah kata bekerja sebagai seorang guru, itu sahaja pun memang satu perkara yang bukan mudah sebenarnya. Dan sedang menjaga anak-anak lain, anak-anak di rumah kadang-kadang tak terdapat tengok dan dapat dijaga dan memerlukan sokongan penuh daripada keluarga sebenarnya. Jadi alhamdulillah dalam masa beberapa hari ini kita juga akan menyambut Hari Guru 16 Mei. Jadi di ruang masa yang ada ini dipersilakan sendiri untuk menyampaikan ucapan sempena dengan Hari Guru yang akan kita sambut nanti. Dalam masa yang sama kata-kata nasihat dan juga saranan kepada semua yang menginspirasikan CPG sendiri. Okey, terima kasih Hani. Ya. Okey, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di Malaysia dan seluruh negara. Sebab saya tahu menjadi seorang guru ni bukan satu perkara yang sangat mudah sebab kita kena jadi ibu bapa kedua kepada anak-anak murid kita. Macam lagu Kami Guru Malaysia berikrar dan berjanji. Itu memang kita ikrar dan janji kita untuk anak-anak murid kita. Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia dan juga semua guru-guru di seluruh negara. Dan apa kata-kata penting saya untuk semua yang ada, jangan sombong dengan apa yang kita ada.
berkongsilah apa yang kita ada dengan orang yang memerlukan, sebab takkan miskin kalau kita berkongsi apa yang kita ada dengan orang yang memerlukan. Ya, lagi banyak kita bagi, banyak lagi yang kita dapat. Ya, InsyaAllah. the power of sedekah. The power of sedekah. Baik, dan apapun kita ucapkan banyak terima kasih kepada Puan Fahidah Ismail yang juga dinamakan sebagai Cik Puan Gorgeous CBG bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi kisah inspirasi dan kita melihat juga dari segi aspek ketulusan menyantuni masyarakat keluarga Malaysia. Dan semoga usaha ini berterusan dan kita doakan agar semuanya akan dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih. Ya. Ani.